kecuali perkataan-perkataan yang baik. Itu tanda dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada tanda dia. Apa sahaja di atas dunia ini. Awan mendung, tandanya nak hujan. Orang menangis, tandanya sedih. Orang senyum, tandanya gembira. Bahkan kalau senyum dia tidak ikhlas ataupun senyum dalam keadaan sedih, orang tahu itu bukan senyum. Maksudnya setiap perkara ada tanda dia. Tidak berlalu satu perkara yang tak ada tanda langsung. Maka tanda orang tu beriman kepada Allah, di antaranya dia ini tidak keluar daripada mulut lidah dia kecuali perkataan-perkataan yang baik. Orang Islam yang sebenarnya bukan jenis la'an disebut dalam satu hadis, biasa mengeluarkan perkataan-perkataan laknat, celaka, perkataan macam-macam jenis perkataan yang orang tak suka. Ini bukan betul-betul orang yang beriman kepada Allah. Dia orang Islam, dia beriman dengan perkara asas, tapi keislaman yang sebenar itu tidak terpancar sekiranya dia ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Aul yasmuts, Nabi kata tanda orang beriman itu, kalau dia tak tahan juga, dia nak sebut benda-benda yang seperti mana yang disebutkan tadi, dia akan berdiam diri. Barangkali ada situasi yang menyebabkan kalau boleh dia nak balas kata orang tu, tetapi dia mengambil sikap diam. Itu berlaku ke atas sesiapa pun, baik dia tok guru, baik dia orang alim, baik dia imam, baik sesiapa sahaja sekalipun. Tapi yang membezakan orang Islam mukmin yang sebenar, kalau dia nak marah, kalau dia geram sangat satu perkara, liyasmuts, maka pada waktu itu tak terpancar, tak terkeluar daripada mulut dia kecuali perkataan yang baik, ataupun yang paling limit sekali, dia mengambil sikap untuk berdiam diri. Disebut dalam satu hadis yang lain, hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal. Wahai Rasulullah, dalam ramai-ramai orang Islam ni, siapakah yang paling afdal sekali? Dalam masjid kita ini, Masjid Tengku Tengah Zahra ini, siapa yang paling afdal di kalangan kita? Dalam qaryah Kuala Ibai ini, siapa yang paling afdal? Dalam kampung kita, dalam JPKK kita, siapa yang paling afdal di kalangan kita? Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang Islam ini, siapa yang paling afdal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Orang yang paling afdal di kalangan kamu ini, di kalangan orang Islam, orang yang jaga lidah dia daripada menyakiti sesama orang Islam. Ada orang kalau dia bercakap, kadang-kadang luka habis semua orang. Dia sebut satu patah perkataan saja, tapi orang luka. Sama ada dalam bentuk gurauan, sama ada dalam bentuk sindiran. Dia sebut je orang luka. Orang tua luka, orang muda luka, wanita luka. Maka Nabi kata, orang yang paling afdal di kalangan kamu ialah orang yang dia jaga setiap patah perkataan, yang tidak menyakiti, yang tidak melukai, yang tidak menyebabkan mengguris hati orang lain. Wa yadaihi, dan kedua-dua tangannya tidak mencederakan orang lain. Zaman sekarang barangkali dua-dua boleh berlaku. Kita ada grup WhatsApp, kita ada Facebook yang ditulis dengan tangan kita, terjemahan daripada lidah dan lisan kita. Kadang-kadang kita tulis tu, kita tak fikir perasaan orang lain. Kadang ada benda yang boleh kita PM tepi, tapi kita sebut juga dalam grup. Maka ini di antara perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Maka kalau dalam masyarakat ini, dalam masjid ini, dalam surau ini,
orang yang boleh jaga dua perkara ini, maka dia adalah orang yang terbaik. Kalau di kalangan sahabat-sahabat kita, kitalah orang yang paling jaga. Orang boleh kata, dia ni Masya Allah, kalau bercakap lembut, Insya Allah tak berasa hati orang lain. Maka kitalah orang yang paling terbaik, seperti mana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu hadis yang lain. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Nabi kata daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahul jannah." Barang siapa yang boleh jaga di antara dua tulang rahang mulut dia, yakni lidah dia, dan barang siapa yang boleh jaga di antara dua kakinya, yakni kemaluan dia, yakni maruah dia, azmanu lahul jannah, aku beri jaminan bahawa dia adalah ahli syurga. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan ahli syurga disebut namanya, maka keluarlah senarai 10 orang yang dijaminkan syurga. Maka zaman selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan syurga ini diberikan dengan sifatnya. Barang siapa yang bersifat seumpama ini, maka aku jamin dia ahli syurga. Barang siapa yang jaga kemaluan, yakni maruah dia, tidak berzina, dan jaga lidahnya daripada menyakiti hati orang lain, maka orang ni ahli syurga. Kalau dalam kampung tu, dia ini orang suka belaka ke dia? Sebab apa? Dengan sebab lidah dan tutur katanya, maka orang ini diberikan jaminan sebagai ahli syurga. Kalau orang yang dimaksudkan itu, begini sifatnya itu, adalah suami kita, adalah sahabat kita, ketahuilah bahawa dia ahli syurga. Dan ahli syurga ini Allah akan jaga dia. Dia akan bersifat dengan sifat-sifat seumpama itu sampai dia mati. Disebut dalam satu hadis yang lain. Hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya hamba Allah, mana-mana hamba Allah, yatakallamu bil kalimah." Ada hamba Allah ini bercakap dengan satu patah perkataan. Ma yatabayyanu fiha, dia bercakap dalam keadaan dia tak fikir baik buruknya. Ini biasa berlaku dalam guru asab kita. Kadang-kadang dia tak fikir baik buruk dia. Kadang-kadang tak fikir orang ni terasa hati ataupun tidak. Pakat sebut je. Mana-mana hamba Allah yang bercakap dengan satu patah perkataan yang dia tak fikir baik buruknya, yazillu biha ilan nar, dia tak tahu barangkali dengan perkataan itu menyebabkan dia tergelincir ke dalam gaung jurang api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang mana kedalamannya lebih jauh daripada barat dan timur dunia. Kita daripada sini, masjid ini, daripada tempat kita semayam ini, nak pergi tempat parking kereta rasa jauh dah. Nabi kata ada orang yang bercakap dengan satu patah perkataan, yang mana patah perkataan itu dia tak fikir baik buruk dia. Dia tak fikir orang terasa hati ataupun tidak. Rupa-rupanya perkataan itulah yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka, yang mana kedalamannya lebih jauh daripada barat dunia ke timur dunia. Satu perjalanan yang sangat jauh. Kita pergi Mekah pun berapa jam. Bayangkan Mekah tu bukan barat ke timur, itu sebahagian. Ada tempat lain daripada timur, betul-betul timur sehingga ke barat. Ada perkataan yang kita keluarkan,
Maka kita disuruh supaya berhati-hati dalam memilih perkataan-perkataan ketika mana kita menuturkannya kepada sahabat kita, kepada orang lain. Sekarang ni orang nak mudah komen terhadap sesuatu perkara. Komen tak apa, membina tak apa, tetapi pemilihan perkataan itu yang menyebabkan barangkali ada orang lain tergus. Apatah lagi fitnah. Kalau fitnah lebih jauh. Ini dia pilih perkataan yang menyebabkan ada orang lain yang tercedera. Disebut juga dalam satu hadis yang lain, innal abda, ada juga hamba Allah yang bercakap dengan satu patah perkataan, min ridwanillahi ta'ala. Perkataan itu perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yulqi laha bala yarfa'ullahu ta'ala biha darajat. Ada orang dengan satu patah perkataan menyebabkan kedudukannya diangkat oleh Allah dengan sebab perkataan tersebut. Kadang-kadang kita tak perasan jumpa orang dalam keadaan tertekan, kita kata sabarlah. Kita tak tahu, kita tak perasan perkataan tu. Rupa-rupanya kita sebut bersabarlah itu, orang tu rasa tenang dengan perkataan kita, walaupun kita tak sebut ayat Al-Quran, tak sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya perkataan itu sangat berat di sisi Allah, sehingga mengangkat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitulah keadaan dia, maka rugilah kalau kita memilih perkataan-perkataan yang tidak baik. Rugilah kita kalau kita ini sifatnya menyindir, lalu kita pun tukar kepada perkataan yang lain lebih baik. Dunia ini satu pelaburan, umur terbatas. Maka kita laburkan setiap masa kita, setiap saat, setiap jam kita ke arah kebaikan. Cara pelaburan yang terbaik, yang mengangkat diri kita, yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Memang ada kalanya kita keluar perkataan yang tidak baik, itu biasa. Kita pun kena terima juga hakikat itu. Kerana sifat manusia ini bukan malaikat. Perkataannya tersusun, cantik, molek, sedap. Kadang-kadang ada, tapi bagi orang mukmin, apabila berlaku kesilapan, dia cepat-cepat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam satu hadis yang lain, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, manusia ni kalau nak selamat nak buat macam mana? Kita kalau pergi ke laut, kita kata kalau nak selamat nak macam mana? Dia kata pakailah life jacket. Kalau naik kenderaan, kau nak selamat macam mana? Pakai tali pinggang, keledar. Setiap benda ada soalan-soalan seumpama ini. Kalau orang niaga, barangkali ada risk management, pengurusan risiko. Semua benda ada. Maka dalam Islam ini ada, orang kata, kalau tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami nak selamat, yalah kita tak tahu. Barangkali ada amalan kita yang menyebabkan kita terjerumus. Ada benda yang kita anggap satu perkara tu okey, tapi sebenarnya tidak okey. Maka dia tanya Rasulullah, macam mana kami nak menyelamatkan diri kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsik alaika lisanak. Hendaklah kamu memegang lidah kamu, yakni kamu menjaga lidah kamu. Wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu membuatkanmu menjadi lapang. Rumah kita hendaklah baik. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah terhadap setiap kesilapan yang kamu lakukan. Rumah lapang ini maksudnya rumah yang dipenuhi dengan keberkatan. Rumah kita kena ada ciri-ciri seumpama itu.
Sebab itulah Nabi menyebut dalam satu hadis, atau kama qala, dalam matang, dalam kefahamannya, arba'atu min sa'adatil mar'i, 4 perkara yang menyebabkan orang tu gembira. Hadis ni comel, atau kata ni comel kalau orang yang jadi tukang akad nikah dia baca benda ni. Kadang-kadang orang muda yang baru berkahwin, dia tak tahu nak pergi mana. Tahu, dengar ngajar, tapi tak ada objektif yang jelas, ataupun tak ada nak pergi ke mana. Nabi kata 4 perkara yang menyebabkan kita gembira dalam hidup kita, dunia dan akhirat. 4 perkara. Sesiapa sahaja ada 4 perkara ini, dia akan gembira. Bukan gembira akhirat saja, itu benda yang pasti. Dunia ini pun dia akan gembira. Dia akan rasa tenang, dia akan rasa tidak tertekan. Nabi berkata yang pertama, al-mar'u salihah, al-mar'atu salihah. Yang menyebabkan kamu gembira, kamu happy, ialah pertama sekali kamu mempunyai isteri yang salihah. Isteri salihah ini sama ada daripada awal kita pilih itu selamat. Macam mana, seperti mana kita nak pilih isteri kepada anak kita, maka kita pilih yang salihah, kerana itu akan selamat, kamu akan gembira. Kerana isteri yang salihah ini tak ada perkataan-perkataan yang menyakiti, tidak ada rancangan-rancangan yang menyebabkan kita rasa tak selesa. Dan bagi orang yang barangkali dia terlepas tajuk ini dan sudah pun berkahwin, maka dia mendoakan kepada Allah. Kerana doa itu senjata bagi orang mukmin. Kalau betul-betul orang tu mukmin kepada Allah, dia berdoa, insya-Allah dia dapat. Yang pertama yang menyebabkan orang rasa gembira di atas dunia dan akhirat ini, mempunyai wanita yang salihah. Yang kedua, al-jarus salih. Yang kedua yang menyebabkan seseorang itu rasa gembira dunia dan rasa gembira di hari akhirat juga, ialah apabila mempunyai jiran yang salih, jiran yang baik. Jiran ini kalau dulu boleh dipilih, kerana nak duduk mana-mana pun boleh. Zaman sekarang barangkali nak pilih rumah, kita pilih yang paling murah dulu. Oleh kerana kita barangkali nak pilih hak yang tu mungkin susah, maka doa pada Allah. Doa ni memang senjata. Kita dalam keadaan lemah, maka pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jiran yang salih, jiran yang baik, jiran yang tak cerita keburukan kita. Orang lain barangkali tak tahu keburukan kita di rumah, tetapi jiran yang baiklah yang menutup keaiban kita. Bukan jiran saja, kita juga kena bersifat seumpama itu. Apa sahaja keaiban jiran kita, jangan sekali-kali kita ceritakan pada orang lain. Kita dengar dia teking macam mana pun dalam rumah tu, maka tanggungjawab bagi orang Islam tak nak cerita tentang keburukan jiran pada orang lain. Nabi sebut antara kegembiraan yang menyebabkan orang tu gembira, yang kedua ialah mempunyai jiran yang baik. Dan Nabi sebut juga, tidak akan masuk syurga orang-orang yang dia menyakiti jirannya. Yang ketiga yang menyebabkan seorang tu rasa gembira di atas dunia, ialah kenderaan yang baik. Ini benda hak Nabi sebut. Kenderaan yang baik tidak semestinya mahal, tetapi kenderaan itu tidak mendatangkan masalah kepada kita. Memang betul hak Nabi sebut, kita kalau kenderaan itu mendatangkan masalah pada kita, kita nak berjalan pun rasa susah. Maka Nabi kata orang tu boleh gembira atas dunia ini di antaranya dengan sebab mempunyai kenderaan yang baik. Maka kenderaan adalah satu benda yang penting dan kita buat pemilihan supaya dia tidak menyusahkan kita. Jarang orang sebut benda gitu, Nabi sebut. Dan yang keempat yang ada kaitan dengan hadis ini, Nabi kata
al-baitul wasi', orang yang mempunyai rumah yang luas. Ada ulama dia tafsir rumah luas ini luas dengan keberkatan. Barangkali tafsiran itu untuk menenangkan mereka yang barangkali tidak mempunyai rumah yang luas. Maka dia beri pentafsiran yang lain yang barangkali semua orang rasa terlibat dengan hadis ini. Maka dia kata antaranya rumah yang luas dengan ketenangan, dengan keberkatan yang Allah berikan pada rumah tu. Ada ulama dia tafsir direct. Dia kata rumah ni mesti sifatnya luas. Kerana di situ ada kegembiraan tersembunyi di situ. Sekarang baru orang berbicara tentang rumah patuh syariah. Rumah patuh syariah ni hanya ada 3 bilik yang mengasingkan lelaki, anak lelaki dan anak perempuan. Sekarang orang baru berbicara berbenda seumpama itu. Barangkali orang yang pernah duduk Kuala Lumpur, kalau kat jalan keliling ke jalan mana tu, rumah duduk 2 bilik lah. Momok, rumah anak cakur. Dulu ada kajian kat universiti tentang hubung kait cara penempatan dengan masalah sosial. Tempat-tempat yang sepi begini ada hubung kait. Orang buat kajian. Kat mana lebih banyak masalah sosial banyak berlaku? Dia buat perbandingan kampung yang dalam keadaan biasa dengan rumah yang dekat-dekat sangat, mau tak ada ruang. Kalau kita baca hadis ni, memang apa yang disebut itu mempunyai kaitan. Maka kita disuruh ikut mana-mana pun, bagi anak-anak muda yang baru berkahwin, dia kena letak benda-benda ini sebagai satu garis panduan dia. Nak cari rumah, sebab itu punca kegembiraan bagi satu keluarga. Cari rumah yang luas, cari keadaan yang selesa, isteri yang salihah, jiran yang baik. 4 ciri ni kalau dia ikut, insya-Allah dia akan berasa gembira, kerana gembira itu datang daripada Allah. Sedih itu datang daripada Allah yang buat belaka benda tu. Maka kalau ikut kita patuh dengan apa yang Nabi SAW sebut, maka kegembiraan itu akan dapat dihasilkan. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan dan satu hadis riwayat Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Jangan perbanyakkan ucapan perkataan yang kurang menyebut zikir kepada Allah, yakni tidak mengingati Allah. Jangan banyakkan ni maksudnya jangan melampaui batas. Kita setiap perkataan kita tak boleh nak zikir belaka. Adab kita hidup ini macam-macam. Kita bergurau ada semua ada. Tapi Nabi kata la tukthir. Jangan dalam hidup kita ni dah jadi macam maharaja lawak dah. Kita ini kehidupan jumpa kita ni hak tu je lah. Tetapi benda tu mesti ada dalam kehidupan. Seperti mana nasihat Nabi kepada sahabat yang Nabi dengar mereka berbicara, ada seorang tu dia kata, aku nak bangun malam tak nak tidur, aku nak berpuasa setiap hari. Apabila Nabi mendengar ungkapan yang melampaui batas seumpama ini, Nabi kata, aku Nabi, ada masa aku tidur, ada masa aku bangun, ada masa aku qiyamul lail, ada masa aku qiyamul lail pun tak seluruh malam, ada hari aku puasa, hari aku tak puasa. Maka jangan buat begitu. Tetapi jangan sebahagian besar kehidupan kita ini dipenuhi perkara-perkara yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kalau orang tu dah biasa dengan mengingati Allah, kadang-kadang dalam gurauannya itu ada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sindirannya itu ada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita
bahawa kita ini mesti menjaga lidah kita kok mana-mana pun. Kemudian hadis yang terakhir, daripada Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari marra biqabrain. Ini hadis semua orang biasa dengar. Satu hari Nabi ini melalui dua kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innaha yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin wa fi riwayati al-Bukhari bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi." Nabi kata, sesungguhnya kedua-dua kubur ini sedang diazab sekarang. Itu di antara mukjizat Nabi, Allah bagi pada Nabi. Nabi tahu hasil daripada perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, apabila Nabi melalui dua kubur ini, Nabi kata, sesungguhnya kedua-dua kubur ini, pemilik kubur ini sekarang ini sedang diseksa. Kerana dosa besar. Setengahnya tafsir dosa besar, setengahnya mentafsirnya begitu. Adapun salah satunya ialah orang yang suka mari kemari, mengadu domba menjadi batu api. Dia ni bawa cerita benar, bukan cerita tipu pun. Bawa cerita benar tapi mengadu domba. Dan lebih teruk kalau bawa cerita yang tidak benar untuk jadi batu api. Kadang-kadang kita dalam grup WhatsApp, kita bawa berita, kita ambil link, kita letak dalam tu. Kita tak komen apa-apa, tapi orang balaslah kena tu terhadap pemberitaan, satu pemberitaan, semua balas. Kita tak komen apa, kita letak, kita nak tengok orang komen ke tak. Akhirnya grup itu yang sepatutnya tak balas hari itu, yang sepatutnya berkongsi benda-benda yang baik, akhirnya menyebabkan orang balas di antara satu sama lain. Dengan sebab berita yang kita letak dalam grup itu. Apatah lagi dengan tujuan yang tersebut. Memang tujuan kita supaya orang balas. Maka Nabi sebut, orang yang seumpama ini, yang membawa cerita orang lain, sama ada yang benar ataupun yang tipu, tapi menyebabkan orang jadi balah, maka pada waktu itu dia sedang diazab di dalam kubur. Azab kubur berat, sebab dunia ni tak tahu lagi habis bila. Memang disebut dunia ni dekat nak habis dah, tapi lama. Kita tak tahu, barangkali 1,000,000 tahun lagi, 100,000 tahun lagi sebelum masuk hari akhirat. Nabi kata, di antara orang yang diazab dalam kubur, kerana orang yang suka membawa cerita orang lain, diceritakan pada orang lain, akhirnya menyebabkan orang terbalah dengan sebab cerita yang dia bawa. Tidak semua benda yang betul boleh disebarkan. Sebab itu kita ada dalam Islam mengumpat. Mengumpat ni khusus untuk orang cerita benda betul tentang keaiban orang lain. Dan kubur yang kedua yang diseksa, Nabi sebut orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Tidak bersuci daripada kencingnya, maksudnya dia buat lebih kurang je. Waktu dia buang air besar, buang air kecil, dia buat lebih kurang. Ada pun orang yang diuji oleh Allah dengan kencing tak lawah, itu bab lain, atau saya bimbanglah. Itu penyakit yang Allah kenakan pada sesiapa yang barangkali sudah berusia dan supaya itu tak masuk dalam ni. Itu bab lain, bab uzur. Allah, jangan ingat Allah ni berkira sampai begitu sekali. Orang yang Allah uji dengan keuzuran, Allah akan bagi
kelapangan, keluasan bagi dia. Hak tu saya bimbang. Oh ni orang ni sihat molek ada, cuma dia jenis dak jaga. Muda lagi jenis dak jaga. Berjeluar sekali. Mari semayang. Orang ni yang akan diuji, yang akan diseksa oleh Allah. Ada pun mereka yang diuji dengan tindak lawa, dak apa tu, hak tu bab lain. Itu rahmat Allah jauh lebih besar. Mudah-mudahan dengan hadis yang saya bacakan pada pagi ini, minta maaf di atas ketidaksediaan, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah, supaya kita keluar saja daripada sejak ini perkataan kita mendoakan supaya kita tidak mengeluarkan kecuali perkataan-perkataan yang lebih baik. Kalau sebelum ni banyak sangat perkataan yang tidak baik, kita kurangkan, dan begitulah seterusnya sehingga kita menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Marilah sama-sama kita sudahi dengan baca suratul Asr dan tasbih para. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.